Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, insyaallah kita akan mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam ni kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan program kuliah takmil kita, yang mana perkongsian kita selama ini adalah pada membaca Al-Quranul Karim, yang diikuti dengan sedikit sebanyak ya pengetahuan perkongsian pada waqaf dan ibtidah, dan juga mana-mana hukum hakam tajwid yang biasa jarang-jarang lah yang kita jumpa, ataupun kita ulang kaji ya beberapa hukum tajwid yang mungkin kita keliru ya, kaedah penyebutannya, berapa harakat, adakah dibaca dengan dengung dan sebagainya lah. Baik, kemudian pada penghujung ya, selepas pada setiap pada kita membaca selesai daripada membaca setiap ayat, insya-Allah kita akan kongsikan ya maksud-maksud ayat Quran dari sudut terjemahan dan juga huraian tafsiran, insya-Allah taala. Jadi sebelum kita memulakan kuliah tadi, kita baru saja selesai ya mengadakan majlis zikir tahlil, mendoakan kesejahteraan untuk almarhumah yang baru saja pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan ya kita doakanlah beliau serta seluruh umat Islam, bahkan untuk diri kita sendiri ni yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Taala istiqamah, Allah Taala mengekalkan kita dalam keadaan beriman hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita nak menyambung bacaan kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, pada surah Ar-Ra'd. Ya, ini adalah kumpulan ayat yang terakhir daripada surah Ar-Ra'd pada juzuk yang ke-13 pada muka surat 254. Ya, pada muka surat 254. Insya-Allah pada malam ini kita akan bersambung bacaan kita pada ayat yang ke-39. Sebelum ini kita ada baca ayat nombor 38. Ya, sebelum ni kita ada baca pada ayat nombor 38, dan kalau tak salah saya, bacaan dah clear, bacaan sudah habis, dan huraiannya saja saya sempat share pada mana tak salah saya pada waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya, tak salah saya lah pada 2 minggu lepas. Perkongsian kita ialah pada ayat nombor 38, itu ayat terakhir setakat ini. Dan kita kongsikan pada walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Huraian untuk separuh lagi belum? Ya, huraian untuk separuh lagi daripada ayat Quran tersebut, ayat 38 tersebut belum dikongsikan. Baik, makanya pada malam ni biiznillah taala saya ingat kita nak mula, saya terangkan dulu hukum hakam tajwid ayat nombor 39 ya. Ayat tu pendek saja, satu baris sahaja. Mana-mana hukum hakam tajwid lah kita tengok kalau nak berhenti atau sebagainya, dan kemudian kita ulang balik bacaan 38 dan kita baca ayat yang baru, ayat nombor 39, insya-Allah. Baik. Jadi untuk hukum hakam tajwid ya, satu baris saja. Kalau siapa yang ada mushaf Rasam Osmani yang standard, ayat nombor 39 ni satu baris sahaja, iaitu baris 1 2 3 4 5 6 ya. Muka surat 254 tu baris 6 daripada bawahnya. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Yamhullah ya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ya, saya ulang balik. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhu seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok di depan dan juga dalam mushaf di tangan masing-masing, ya, ditulis dengan huruf waw dan alif. Ya, waw dan alif. Baik. Bacaan panjang kalau kita berhenti pada yamhu. Kalau secara teori saja
Secara teorinya dari sudut hukum tajwid, kalau kita waqaf pada yamhu, kita akan berhenti dengan dua harakat. Tapi kalau kita baca sambung, jangan confuse, jangan keliru. Kalau baca sambung, kita akan baca yamhullah, tidak ada harakat panjang, tidak ada. Teruskan yamhullah. Baik. Yamhullahu ma yasha'u. Baik. Perkataan yasha'u, alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan yang lengkap, dalam satu perkataan, dalam satu kalimat, maka ia ulama-ulama tabi'in bagi nama apa? Mad wajib muttasil. Dan ini sedia maklum, kita amalkan sebanyak empat harakat. Teruskan wa yuthbit. Ya, wa yuthbit, dan dia ada waqaf wasal aula lah dekat situ kalau ikutkan, ya, wasal aula, baca sambung lebih baik. Tapi nak mudahkan bacaan kita berhenti sajalah pada perkataan wa yuthbit. Teruskan tuan-tuan, wa indahu, ya, wa indahu, iaitu mad jaiz munfasil asalnya, tetapi oleh kerana dia ditulis dengan ha dhamir, ha orang lelaki, ya, ha yang merujuk kepada kata ganti diri huwa. Okey, wa indahu, ya, hu ni kalau diikutkan dibaca dengan panjang, jumpa dengan hamzah, ini satu perkataan lengkap, jumpa dengan perkataan yang seterusnya dimulakan dengan hamzah. Kalau ikutkan mad jaiz munfasil, kalau diikutkanlah, ya, mad jaiz, tetapi dia special sikit. Ya, dia special sebab dia huruf ha. Ha ni ialah kata ganti diri. Bahasa Arab kata dhamir. Ya, dhamir huwa. Huwa dia lelaki. Tapi walaupun maksudnya dia lelaki, biasanya digunakan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini kalau dibaca panjang, maka ikut hukum mad jaiz 4 harakat. Kalau kita baca mad jaiz di mana-mana tempat 4 harakat, maka mad yang ini pun kita baca 4 harakat. Kalau kita berhenti, potong, matikan ha. Kalau matikan ha, maka tak adalah nama dia mad jaiz lagi. Ya, sebab ha itu sememangnya hanya berfungsi kalau baca sambung. Maka ulama perkenalkan satu lagi nama, mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah. Ummul kitab, kita ada mim bersabdu iaitu wajibul gunnah, dan last kali al-kitab waqaf. Ya, kita berhenti dekat situ. Dia akan jadi mad arid lisukun dan ditutup dengan qalqalah besar. Ya, qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra. Itu sahaja hukum hakam tajwid yang kita keluarkan daripada ayat nombor 39. Dan insya-Allah macam saya cakap tadi, kita akan ulang balik ayat nombor 38 dulu. Jadi kita akan ulang balik ayat nombor 38, lepas tu masuk ayat nombor 39. Ready tuan-tuannya? Kita mulakan dengan bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan kita pada ayat nombor 38 dan 39. Baik. Kita ulang balik terjemahan untuk ayat nombor 38 sebelum kita habiskan tafsiran untuk ayat tersebut. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan walaqad arsalna rusula. Kami telah mengutuskan sebelum engkau. Ya, rusula iaitu utusan-utusan yang ramai. Ya, utusan-utusan dalam kalangan manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok dalam Quran ada banyak perkataan rusul, tapi ada kita kena tengok kita kena tengok konteks ayat. Kita kena tengok maksudnya ayat tu cerita pasal siapa. Kita kena tengok ayat tu cerita pasal siapa. Ayat ini umum, tapi rusul dalam ayat ini membawa maksud utusan-utusan Allah Ta'ala di dalam kalangan manusia yang lelaki yang dapat
yang dapat wahyu. Kenapa saya bangkitkan hal ini? Sebab ada juga ayat-ayat Quran yang lain menggunakan perkataan rusul tapi bukan manusia, malaikat. Ya, malaikat. Contoh cerita yang sangat-sangat famous, saya ingat tuan-tuan perempuan pun biasa dengar. Ya, Allah Ta'ala merakamkan kisah pertemuan Nabi Allah Ibrahim dengan dengan malaikat. Dengan malaikat, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh tetamu yang tidak dikenali. Maka bila dia tengok, bila dia pendek ceritalah, panjang cerita ni tuan-tuan pun tahu, dia jamah bagi makanan dan sebagainya. Maka disampaikan pada satu ayat, pada satu bahagian, malaikat-malaikat tu tak sentuh pun makanan tersebut. Ya, tak sentuh. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim rasa takut, maka menjawablah tetamu-tetamu tadi, ya Ibrahim, inna rusulu rabbika. Minta maaf, bukan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut. Minta maaf tuan-tuan, kisah Nabi Lut. Maknanya cerita selepas Nabi Ibrahim lah. Cerita selepas Nabi Ibrahim, ya, tiga atau dua orang tetamu bertemu dengan Nabi Allah Lut alaihi salam, dan Nabi Lut alaihi salam, saya terpaksa ulang balik, ya. Nabi Lut alaihi salam dalam keadaan risau, ya, dalam keadaan malu, dalam keadaan stres. Kaum dia takut akan mencopet lelaki-lelaki yang datang ke rumah ni, tetamu ni. Ya, maka malaikat-malaikat yang menyamar ni mengatakan apa? Inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, tak usah takut. Kami ni utusan Allah Ta'ala. Ya, kami datang bawa arahan daripada Allah Ta'ala. Mereka, iaitu penduduk kampung kau ni, dia tak akan sampai, tak akan kacau family kau. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ceritanya lebih panjang. Tuan-tuan perempuan pun sedia maklum, ya. Baik. Jadi sekarang ni kalau kita kembali kepada ayat ini, rusulah, ini merujuk kepada manusia. Dan saya dah bagikan contohnya itu bila kita bacakan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya, para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala ini ada dalam kalangan mereka yang berkahwin, dan dalam kalangan mereka ada yang mendapat zuriat. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Last itu saya bagi contoh siapa tuan-tuan ni? Syekh Habib Omar Syekh Habib Omar Al-Yamani, masya-Allah, tabarakallah. Berapa anak tangga dia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 40 ke 60? Lupa dah. 40 40. Masya-Allah, tabarakallah. Dia daripada ayah dia, saya pun tak ingat dah, tak save dah. Ya, tak save dah maklumat tu. Sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam 40 anak tangga. Maknanya confirm dia adalah keturunan Nabi. Ya, Masya Allah. Maka seperti mana Nabi-Nabi dulu ada juga anak cucu keturunan, maka Allah Ta'ala kurniakan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga cucu dan keturunan sampailah hari kiamat, insya-Allah Ta'ala. Baik. Makanya itu huraian yang kita dah kongsikan pada minggu sebelumnya. Barulah kita masuk pada wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat nombor 38 yang saya baru saja bacakan tadi, ini menceritakan tentang tanda-tanda yang membuktikan seseorang itu Nabi. Ya, tanda-tanda yang membuktikan seseorang itu Nabi. Kita belajar, ya, ikut ajaran ahli sunnah wal jamaah, ikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nabi dan Rasul ni dia mesti dapat wahyu. Nabi dan Rasul dia mesti dapat wahyu. Wahyu tu pelbagai cara, tapi yang penting dia mesti dapat wahyu. Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia biasanya melalui malaikat Jibril, mengatakan bahawa engkau sudah jadi Nabi, engkau sudah jadi Rasul. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sama ada seorang Nabi itu bila dapat wahyu daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril atau melalui mimpi dan sebagainya, sama ada dia dapat syariat baru atau tidak, itu isu lain. Ya, dia dapat kitab baru atau tidak, itu isu lain. Dia dapat suhuf kita dah pernah sebutkan dulu. Suhuf ni apa? Helaian-helaian kertas. Ya, bukannya kitab tersusun rapi, ada surah nombor 1, ada surah paling last, kan? Itu secara kita ulang kaji sikitlah bab Nabi dan Rasul ni. Dia yang penting dia dapat wahyu, tu nombor 1. Dia dapat wahyu. Kemudian sama ada Allah Ta'ala akan perintahkan dia, okey, sekarang ni ada hukum baru, engkau kena sampaikan kepada umat engkau. Perlu ke tidak? Kalau Allah Ta'ala suruh, maka secara automatik ikut tafsiran beberapa orang ulama, orang itu sudah jadi Rasul.
Faham tak? Kalau Allah Ta'ala bagi dia satu hukum baru, engkau kena bawa hukum ni, engkau kena beramal dengan hukum ni, engkau kena ajarkan hukum ni dekat kaum kau, maka engkau adalah Rasul. Nabi pula, ya, yang kita biasa belajar apa dulu tuan-tuan? Kalau kita kecil-kecil dulu, sekolah rendah dulu. Nabi ni apa? Nabi ni tak wajib sampaikan kepada orang macam tu. Baik, saya bagi huraian yang insya-Allah lebih tepatlah. Nabi lebih kepada islah. Nabi, Allah Ta'ala bagi dia wahyu, engkau jadi Nabi, engkau kena lead engkau punya kaum ni, engkau kena kontrol dia orang. Nabi boleh jadi tak ada risalah baru Title Nabi boleh jadi tidak ada risalah baru. Boleh jadi tidak ada syariat baru. Dia ikut syariat Nabi sebelum dia, maka apa yang patut dia buat? Katalah syariat Nabi sebelum ada kata kena mendirikan solat. Contoh, kena mendirikan solat. Tengok-tengok kaum dia tak nak, malas mendirikan solat. Maka Nabi tersebut wajib tegur kaum dia. Ya, wajib tegur kaum dia, korang semua kena jaga solat. Kan kita dah belajar dalam kitab dulu, dalam hukum dulu, macam tu tuan-tuan. Itu salah satu tafsiran ulama berkenaan dengan perbezaan Nabi dan Rasul. Baik. Kembali kita kepada ayat ini. Baik. Tapi sebenarnya yang ayat ini menyatakan bahawa ayat ini cakap tentang ayat. Ayat ini cakap tentang ayat. Ayat apa pula ni? Ayat ini maksudnya tanda kenabian. Tanda kenabian. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tidak semua Nabi dapat mukjizat. Itu kena pastikan betul-betul. Tak boleh kita kata semua Nabi confirm dapat mukjizat. Tak boleh. Tak semestinya. Nasib-nasib lah. Nasib-nasib. Ya, nasib-nasib kalau Allah Ta'ala nak bagi. Ya, kalau Allah Ta'ala bagi dia mukjizat, benda-benda yang kita kata yang menakjubkan tu, ala-ala magic tu lah. Magic istilah orang putih. Dalam Quran, dalam hadis tak ada magic. Ya, yang ada sama ada sihir ataupun karamah ataupun ma'unah ataupun irhas. Ya, masya-Allah tabarakallah. Magic, sihir ni tak ada. Ya, sihir itu sudah dikaitkan dengan syaitan. Maka tanda-tanda yang hebat-hebat ni, tanda-tanda yang menakjubkan, yang dalam istilah bahasa Arab khariqun lil adah, perkara-perkara yang di luar norma kebiasaan manusia ni, hanya dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Nabi Muhammad SAW tak akan mampu. Ada satu hadis sahih menceritakan tentang mukjizat Nabi. Ya, saya cuba ringkaskan cerita ni. Seorang badui datang jumpa Nabi, dia tanya, Muhammad, betul ke engkau ni Nabi? Aku tak percaya, tunjuk power sikit. Tunjuk power. Ya, tunjuk power. Tunjuk sikit buktilah. Ya. Hanya dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala izinkan kepada Rasulullah pada waktu tersebut. Maka Nabi Muhammad kata apa? Okey, bang, macam ni lah. Kalau kau nak tahu aku ni Nabi ke tak Nabi, engkau panggil pokok tu. Jangan aku panggil. Kalau aku panggil kan kau kata aku buat sihir pula. Engkau panggil sendiri pokok tu. Engkau tanya pokok tu, aku siapa? Ya, maka badui ni tadi, pokok tu jauh. Ya, pokok tu jauh. Maka badui tu memanggil, pokok mai sini. Ya, pokok mai sini. Maka masya-Allah tabarakallah, dalam hadis disebutkan pokok tu bangun, bergerak macam kaki. Ya, macam ada kaki, berjalan datang ke tempat tersebut. Dan badui ni tanya kepada kepada pokok tu tadi. Ada riwayat kata Rasulullah yang tanya, tapi yang penting badui tu yang panggil. Ya, yang penting badui tu yang panggil. Bila tanya, ni siapa ni? Maka pokok tu jawab, walaupun tak ada mulut. Pokok tu menjawab walaupun tak ada mulut. Pokok tu kata apa? Engkau Rasulullah. Engkau Muhammad Rasulullah. Ya, masya-Allah tabarakallah. Tu badui tu masuk Islam. Ya, tu badui tu masuk Islam. Itu satu daripada sekian banyak contoh. Mungkin ribuan, mungkin ratusan contoh berkenaan dengan mukjizat. Mukjizat bukan Nabi ni boleh pilih-pilih. Oh, tak boleh tuan-tuan. Ya, Nabi Soleh tak boleh main pandai-pandai pergi kat gunung. Oh, nak tengok aku bukti Nabi mai sini. Aku tumbuk batu ni ke, aku ketuk batu ni ke, batu terbelah tu keluar unta. Tak dapat dah. Tak dapat. Lihat. Tak dapat, ya, hanya dengan izin daripada Allah Ta'ala saja. Kisah yang famous, Nabi Musa kan, panjang lebar Allah Ta'ala ceritakan kisah ni. Nabi Musa nak hidupkan orang mati. Betul? Sebab apa? Nak cari pembuk kes
siapa yang membunuh. Ya, seorang mayat lah, seorang mangsa pembunuhan. Ya, masya-Allah tabarakallah. Panjang-panjang cerita tu, Nabi Musa kena doa banyak kali tuan-tuan. Ada 4 atau 5 kali Nabi Musa berdoa kepada Allah Taala, ya Allah tunjukkan jalan, ya Allah tunjukkan jalan. Last kali barulah Allah Taala kata, ambil sebahagian daripada lembu ni, hentakkan dekat mayat itu akan hidup. Kalau tak ada. Kalau Allah Taala tak izinkan, benda tu Allah Taala tak akan tunjukkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka ayat ini menyatakan bahawa wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Ya, tidak sepatutnya, tidak selayaknya dan tidak dapatlah untuk seseorang rasul itu menunjukkan apa-apa bukti kehebatan yang hebat-hebat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dihuraian untuk potongan tersebut. Baik, kita habiskan ayat ini sebelum kita masuk ayat nombor 39, likulli ajalin kitab. Okey. Ini satu isu lagi. Ya, berkenaan dengan perkataan likulli ajalin kitab. Tadi kita belajar bahawasanya salah satu sifat harus untuk para nabi dan rasul, mana peng? Ya, salah satu sifat untuk para nabi dan rasul berkahwin, berkeluarga dan ada anak cucu keturunan. Baik, itu sifat harus Baik. Kemudian cakap tentang mukjizat, masih lagi berkenaan dengan nabi. Potongan ayat terakhir ayat nombor 38, pendek saja, 3 perkataan. Likulli ajalin kitab. Likulli ajalin kitab. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, oleh kerana potongan yang pertama cakap pasal para nabi ada keturunan, potongan yang kedua cakap pasal nabi ni boleh dapat mukjizat hanya dengan izin Allah, maka ada sekumpulan ulama tafsir dia kata potongan yang ketiga ni pun ada kaitan dengan nabi dan rasul juga. Okey, nak fahamkan macam mana? Perkataan dia kitab. Kitab biasa terjemah apa tuan-tuan? Buku lah, kitab lah. Kita sekarang tengah baca kitab Quran. Kan? Kitab. Apa 4 kitab yang Allah Ta'ala turunkan? Kitab ada banyak. Kitab ada banyak. Yang wajib tahu ada 4. Ya, Zabur, Taurat, Injil dan juga Quran. Ya, yang wajib tahu wajib tahu 4. Yang lain tak wajib tahu. Okey. Saya terangkan tafsir yang tak tepat dulu. Ya, saya terangkan tafsir yang tak tepat dulu. Saya kata tadi ada sebagian ulama tafsir dia kata potongan pertama cakap pasal nabi ada keturunan, potongan kedua cakap pasal mukjizat, potongan yang ketiga ni ada cakap pasal kitab pula, kitab untuk para nabi. Maka kumpulan ulama ini ya, dia ada ijtihad dia sendiri, walaupun kurang tepat tak apalah, semoga Allah Taala ampunkan mereka dan semoga Allah Taala jelaskan ya penjelasan mereka lah. Ya, baik. Dia pandang ayat ini terbalik. Ya, ulama ni tafsiran yang kurang tepat ni, dia pandang ayat ni terbalik. Allah Taala wahyukan likulli ajalin kitab, dia baca likulli kitabin ajal. Dia pergi terbalikkan yang ini. Faham tak? Dia terbalikkan ni. Likulli ajalin kitab, dia baca likulli kitabin ajal. Apa maksudnya kalau baca terbalik tuan-tuan? Setiap kitab, setiap buku atau kitab yang Allah Ta'ala turunkan, dia ada expired date. Ajal, dia ada expired date. Kalau kita sampai ajal, kita expired jugalah. Senang nak faham. Ya, expired date. Okey, apa yang dah expired? Zabur sudah expired. Ya, Taurat sudah expired, Injil sudah expired. Quran dah expired ke belum? Belum. Quran sampai hari kiamat. Jadi kiamat adalah expired date untuk Quran. Pula dah. Ya. Tafsiran itu agak menarik, tapi mohon maaf sekali lagi saya cakap ini kurang tepat. Ayat ini sebenarnya tak cakap pasal kitab pun. Ayat ni, potongan ni, 3 huruf ni, 3 huruf pula, 3 perkataan, 1, 2, 3 ni sebenarnya tak cakap pasal kitab pun yang sebenarnya. Ayat ini sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia sangat-sangat umum. Bukan nak tumpukan kepada wahyu Allah Ta'ala, bukan nak tumpukan kepada kitab. Ayat ini sangat umum.
Maka oleh kerana sangat umum, maka terlalu banyaklah ya pengajaran yang kita boleh ambil dalam pelbagai topik, dalam pelbagai tajuk, dalam pelbagai bidang. Ajal, sekali lagi saya sebut tempoh masa. Ya, tempoh masa. Tempoh masa Tadi terjemahan dia apa tadi? Expired date. Yang ini tempoh masa. Alright. Kitab untuk tafsiran yang ini yang lebih sahih, majoriti ulama tafsir mengatakan kitab ialah ketetapan ketetapan, bukan buku tau. Bukan buku. Dia ketetapan, setting. Macam ni lah tuan-tuan. Nak bagi mudah. Contoh paling mudah. Standard kenduri kahwin mula pukul berapa? Kat Malaysia ni. Standard kenduri kahwin mula pukul berapa? 11, cantik. 11 Habis pukul berapa? Standard 4, cantik. 4 ialah kitab untuk tempoh kenduri kahwin itu tadi. Ya. Tempoh kenduri buat pada hari Ahad, contoh. Tempoh kenduri buat pada hari Ahad. Tempoh masa dia kita kata 7 jam ataupun 7 jam ke? Dah tak reti matematik pula dah. 12 1, 2, 3, 4, 5 jam. 5 jam je kenduri. 7 jam mewah benar nampak kan? Masya Allah. Okey, katalah 5 jam. Ya, standard 5 jam. 5 jam tu ialah tempoh masa. Ajal. 5 jam tu adalah tempoh masa. Kitab, masa dia habis. Masa dia mula, masa dia habis. 11 sampai 4. 11 sampai 4. Itu baru contoh kenduri kahwin. Ya, itu baru contoh kenduri kahwin. Kita tengok diri kita pula. Terlalu banyak contoh kalau kita nak bagi. Saya bagi 1 2 tu cukup kot ya, insya-Allah taala. Baik. Manusia pula lah. Biasa perkataan ajal ni orang Melayu pandang mati je. Asal ajal mati, asal mati tu ajal. Ya, tak apalah, betul juga, tak salah pun. Cuma itu salah satu daripada sekian banyak maksud. Baik. Ajal ialah had umur. Ajal ialah had umur. Kitab tu apa? Oh tuan, terima kasih. Barakallahu fiik. Tak ada. Tu ada. Mana biru? Okey, boleh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak tuan. Barakallahu fiik. Okey. Terima kasih tuan. Baik, ajal ialah had umur kehidupan seseorang. Contoh Muhammad bin Rosli. Saya bagi contoh tuan-tuan kan tak ramah pula. Tak apa, saya jadi mangsa pada malam ni. Ya, diri saya sendiri. Saya ada ajal saya sendiri. Apakah kitab, apakah ketetapan, setting, ketentuan untuk ajal saya? Tarikh lahir saya. Birthday. Kan? Kalau saya bagi tahu Kang, nanti saya dapat hadiah banyak-banyak pula, tapi tak payah bagi tahulah kan. Bajet famous. Kan, masya-Allah tabarakallah. Saya ada hari lahir saya. Okey. Saya ada hari meninggal. Betul. Hari meninggal. Bila tarikh saya meninggal, Allah Taala a'lam. Ya. Had umur saya berapa tahun, saya pun tak tahu. Ya, saya pun tak tahu berapa. Ya, dalam keadaan kitab ni, iaitu ketetapan yang Allah Taala telah tentukan ini, saya jadi apa? Contoh. Ya, saya jadi ustaz. Ya, jadi penyanyi. Contoh. Ya, jadi pelakon, mat kilau. Oi, tengah famous sekarang, ambil jugalah, selitkan nama juga kan. Masya-Allah tabarakallah. Segala ketetapan dengan kerja, dengan rezeki, dengan makanan, dengan minuman, saya ingat tuan-tuan puan-puan dah biasa dengar dalam hadis 40. Ya, hadis 40. Ada satu hadis tu, saya tak bawakan di penyematan hadis dia. Bila seorang janin dalam perut berapa hari? Lupa dah. 40 hari. 40 hari, lepas tu jadi macamnya, lepas tu jadi macamnya, lepas tu jadi macamnya. Lepas tu Allah Ta'ala hantar satu malaikat. Malaikat ni akan tulis, dia ni laki ke perempuan, dia ni hidup berapa lama, dia ni buat apa, dia ni akan hidup sebagai orang yang berbahagia ataupun orang yang celaka. Semua yang malaikat tulis itu namanya kitab. Semua yang malaikat tulis tu nama dia kitab. Masya Allah tabarakallah. Jadi itulah dia. Ya, dua contoh yang saya bagi untuk perkataan, untuk ungkapan Allah Ta'ala, likulli ajalin kitabun. Ya,
Bahkan sebenarnya termasuk juga dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Yang saya sebutkan tadi contoh malaikat tulis di alam barzakh. Ya, malaikat tulis di alam barzakh. Macam mana pula dalam ilmu Allah Ta'ala? Ya, macam mana pula dengan ilmu Allah Ta'ala? Allah Ta'ala lebih tahu sebenarnya. Ya, Allah Ta'ala lebih tahu pada hari kiamat nanti orang itu Allah Ta'ala nak selamatkan ke, ataupun Allah Ta'ala nak masukkan, nak humbankan dalam neraka. Itu juga termasuk dalam likulli ajalin kitab. Ya, baik, masya-Allah, tabarakallah. Kita ada masa seminit lagi. Seminit lagi lah lebih kurang. Tak apalah. Baik, untuk menghabiskan ayat ini barulah kita nak masuk ayat nombor 39. Barulah kita nak masuk pada ayat nombor 39. Allah Ta'ala menyebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Okey, saya cuba ringkaskan untuk ayat nombor 39 ni biiznillah ta'ala, dan saya minta maaf awal-awal kalau nanti mungkin terlajak masa dalam 5-6 minit insya-Allah ta'ala. Baik, sebelum kita tengok sepenuhnya pada awal ayat nombor 39 ni, saya nak highlightkan pada ummul kitab. Saya nak highlightkan pada ummul kitab. Saya rasa saya pernah kongsikan sebelum ini, ada satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu mencatatkan, makhluk itu mengumpulkan ya perkara-perkara yang berlaku sejak mula awal ya dunia ini, alam ini diciptakan sampailah hari sampai hari kiamat. Makhluk tu ada 3 nama. Makhluk tu nama dia Lauh Mahfuz, ya, ataupun nama satu lagi, ni benda yang sama, makhluk yang sama, ataupun nama tu nama dia adalah kita baca tadi Ummul Kitab, ataupun satu lagi nama dia Kitabim Maknun. Kalau siapa yang rajin baca surah Waqiah, dia akan jumpa ayat ini, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Okey, 3 nama, satu makhluk. Okay, satu makhluk yang mencatatkan perkara-perkara yang akan berlaku dan perkara yang telah berlaku. Baik, sekarang ini ketetapan dalam Lauh Mahfuz. Ya, sekarang nak cerita pasal takdir yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Boleh diubah ataupun tidak? Satu persoalan yang sangat famous. Daripada dulu lagi ulama-ulama dah bahas, dah cuba jawabkan, dan ia kekal sebagai misteri Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memang tertakluk 100% mutlak dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yamhullah, Allah Taala padam apa sahaja yang dia mahu. Wa yuthbit, kekalkan takdir mana-mana yang dia mahu. Kenapa Allah Taala cakap padam dulu dan kenapa Allah Taala cakap biarkan kemudian? Sorry tuan-tuan ya. Saya rasa kalau saya cuba lukis satu lukisan kat sini, konon-konon menggambarkan ya, konon-konon menggambarkan Lauh Mahfuz, insya-Allah tak ada masalah kot, sebab Lauh Mahfuz ni makhluk je. Ya, Lauh Mahfuz ni makhluk, bukan Allah Taala pun, bukan zat Allah Taala pun. Ya, contohlah Lauh Mahfuz. Ya, tercatat pada Lauh Mahfuz tu tadi seseorang akan accident. Ya, seseorang A akan accident. Ni dak WeChat punya ejaan ni. Ya, A akan accident pada tarikh esok berapa? 17. Contoh 17/7/22. Tertulis tarikh ini. Ya, dia akan accident. Baik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata siapa-siapa yang nak selamat, ya, siapa-siapa yang nak selamat ataupun dipanjangkan umur dia, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Okey, hadis tu sahih tuan-tuan, saya bacakan di penyematan dia, alang-alang kita pun dah save ni kan. Baik, sorry ambil masa sikit saja lagi. Hadis tu berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, dan hadis ini dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Man sarrahu, siapa yang rasa suka
Ayyubsata alaihi rizquhu, rezekinya dilapangkan, au yunsa'a fi atharihi, ya, umurnya diselamatkan ataupun dipanjangkan ataupun dipermudahkan atau diluaskan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambungkan hubungan silaturrahim. Ya, hadis sahih, tak boleh tolak tuan-tuan. Baik. Dalam lauh mahfuz tulis esok dia akan aksiden. Tiba-tiba, ya, sama ada saudara A ni dia banyak berdoa atau dia buat silaturrahim, ataupun dalam hadis yang lain dia banyak bersedekah. 3 amalan yang confirm boleh mengubah takdir yang tak elok kepada elok. 3 amalan confirm dalam hadis sahih mengatakan boleh ubah, ya, takdir yang tak elok kepada yang elok. Maka walaupun tertulis dalam lauh mahfuz akan aksiden pada tarikh sekian-sekian, dengan berkat amalan-amalan soleh dia tadi, sama ada Allah Ta'ala tukar tarikh ni 21 lah dokek ya. Contoh sama ada Allah Ta'ala tukar dia punya tarikh ataupun Allah Ta'ala padam terus. Boleh, no problem. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah Ta'ala Maha berkuasa, tak jadi masalah. Ya. Bahkan had umur, saya ingat ni penutup dah ni penutup. Sebenarnya ada lagi sebenarnya, tapi tak apalah. Saya last contoh. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan tentang qada dan qadar Allah Ta'ala, lauh mahfuz ni, hatta kalau tertulis umur dia 60 tahun. Yang ini pun saya rasa saya pernah kongsikan contohnya dulu. Walaupun dia kata akan meninggal 60 tahun, tapi dalam ilmu Allah Ta'ala bagi can pada mamat ni, pada brother ni, dia akan meninggal pada 100. Buku lauh mahfuz tulis 60, tapi Allah Ta'ala punya kuasa, Allah Ta'ala punya suka, Allah Ta'ala bagi dia sampai 100. Boleh ke tidak? Boleh bagi Allah Ta'ala. Ya, harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, itu sajalah ya setakat perkongsian kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala silap dan segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan yang tanda-tanda kelemahan bagi saya sebagai hamba-Nya yang lemah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.